Kemudian British keluarkan itu tinggal 3 aja. Melaka, Singapura dan Pulau Pinang. Ya 1826. Okay, apa yang penting negeri-negeri Selat ni? Negeri-negeri Selat ada pelabuhan. Kemudian negeri-negeri Selat menjadi pusat pentadbiran, pusat teknologi, pusat infrastruktur bagi keseluruhan tanah Melayu. Bermula tahun 1826. Pulau Pinang, Singapura sangat maju berbanding dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Kita ada berapa negeri Melayu? Dengar betul ya perkataannya ya. Dengar betul istilahnya ya. Ada berapa negeri Melayu? Malaysia ada berapa negeri? 14. That is Malaysia. Saya cerita tentang sejarah. Negeri Melayu ada 9. Hari ini kita ada berapa orang raja? Hari ini 9 raja lah. Dalam majlis raja-raja itu, yang akan pilih raja daripada 9 orang ni lah. Jadi Pulau Pinang, Melaka, Singapura tak ada. Singapura memang tak ada lah, negara lain. Kan? Sabah Sarawak pun tak ada. Yang disebut negeri-negeri Melayu ialah 9 negeri. Tapi 9 ni pecah 2. Apa dia? Sekutu dan tidak sekutu. 4 negeri sekutu, 5 tidak sekutu. Ada tak dalam jatah negara kita? Ada. Ada harimau kan? Lepas tu ada bendera-bendera, ada lambang-lambang negara tu. Atas sekali negeri Melayu sekutu. So tidak bersekutu. Lepas tu Sabah Sarawak, Pulau Pinang. Tu. Tu jatah negara. Bersekutu bertambah mutu. Kan? So 9 negeri, 5 tidak bersekutu, 5 bersekutu. 1826 dia buat negeri-negeri Selat. Kenapa negeri Selat berbeza dengan negeri Melayu sekutu? Cuba gitu. Ni belajar dalam tingkatan 4 ni. Tapi nak kena tahu kenapa berbeza. Memang kita belajar secara teorinya. Hak teori tak apa, Cikgu Azizi ajar dalam kelas. Saya nak beritahu kenapa ni. Negeri Selat tak ada raja. Negeri Selat milik King of England. Negeri Selat milik King of England. Siapa yang lahir di Pulau Pinang, siapa yang lahir di Melaka, siapa yang lahir di Singapura adalah rakyat England. Walaupun dia orang Melayu. Selepas tahun 1826, walaupun dia orang Melayu, walaupun dia orang Cina, walaupun dia orang India, dia orang Arab, dia orang apa sahaja, kalau lahir di Melaka, Singapura dan Pulau Pinang, maksud dia adalah rakyat kepada King of England. King George. Lepas tu Queen Victoria, lepas tu Queen Elizabeth. Okay. Tak, saya mungkin terbalik lah, tapi itulah sampai sekarang ni Queen Elizabeth tu. Okey. Dia adalah rakyat sana. Tapi 9 negeri Melayu ini tadi, dia adalah rakyat bagi raja negeri itu. Tapi negeri-negeri yang tadi, negeri Selat, pentadbiran dia duduk di India. Dari tahun 1826 sampai 1867, 1826 hingga 1867, pentadbiran dia duduk di India. Apa-apa undang-undang, apa-apa peraturan, apa-apa cukai, semuanya surat daripada India datang. Calcutta nama tempat di India. Di pantai barat, di pantai timur. Okey, di Calcutta. British ada pejabat di sana. Arahan akan datang dari London. Masa tu bukan ada Telegram, bukan ada WhatsApp kan. Tak berapa hari travel, arahan sampai Calcutta. Calcutta, betul dia pun hantar arahan itu ke Pulau Pinang. Dia di Pulau Pinang lah mula-mula. Kemudian dia pindah ke Singapura. Tapi pusat dia sampai 1867 di Calcutta. Kemudian dipindahkan ke London. Pusat bagi mentadbir negeri-negeri Selat ni kemudian pindah ke London. Arahan datang terus dari London. London sama bagi arahan, parlimen di London. Kita ada bangunan parlimen di sini kan? Kita akan dapat dasar-dasar peraturan, undang-undang semua dibuat di parlimen kan? Apa yang ada di negeri Selat, di Melaka, Pulau Pinang dan Singapura dibuat di London. Datang terus. Tapi ada pusat pentadbiran di Singapura lah. Dia akan hantar ke Singapura, barulah sebarkan. Dari sanalah orang putih, orang Cina, orang India mula masuk. Dibawa oleh British. Faham tak? Walaupun di tanah Melayu ni ada hubungan yang panjang dengan negara Cina, ada hubungan yang panjang dengan negara India, ada sejarah yang sangat panjang. Tetapi semua orang yang datang itu tak tinggal tetap. Tak tinggal tetap. Datang berdagang balik, datang berdagang balik, datang berdagang balik. Hanya selepas 1826 itu bermulanya datang, pelan-pelan duduk tinggal di sini. Faham tak? Tinggal, kahwin dengan orang tempatan. Faham tak?
duduk di Pulau Pinang, jadi Mamak Penang. Pulau Pinang antaranya yang keturunan saya lah. Tu. Yang tinggal kat sana terus. Sebelum itu datang balik. Okey. Kemudian baru dia tinggal. Okey lah ni. Okey. 1826 tu. Ni tarikh yang nak kena ingat. Tarikh tahun itu 1826, kemudian 1874. 1874 berlaku satu lagi peristiwa yang sangat besar yang mendefinisikan sejarah alam Melayu ni. Sejarah Malaysia kita ni. Apa dia? 1876. To be specific, 20 hari bulan 1 tahun 1874. 20 Januari 1874. Perjanjian apa? Perjanjian. Peristiwa-peristiwa sebelum merdeka ni banyak perjanjian. Tahu? Peristiwa-peristiwa sebelum merdeka ni, sebelum Perang Dunia Kedua tu, dia berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat. Kena tahu itu. Keywordnya ialah perjanjian. Jadi perjanjian apa tadi mula-mula? Inggeris Belanda. 1874 perjanjian Pangkor. Ini mesti kena tahu. Sejarah Malaysia mesti kena tahu ni perjanjian Pangkor. Kenapa saya kata perjanjian Pangkor mesti kena tahu? Kalau kata belajar sejarah, perjanjian Pangkor adalah syarat wajib belajar sejarah. Saya bagi tahu dengan pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa di sejarah di universiti, saya kata siapa yang tak tahu tentang perjanjian Pangkor, jangan kawan dengan saya. Keluar dari kelas saya, malu lah. Perjanjian Pangkor mesti kena tahu. Sebab apa saya kata? Apa yang berlaku pada perjanjian Pangkor tadi, 1826 tadi kan, 1824 dia memisahkan alam Melayu kan. Hari ni alam Melayu terpisah tak? Terpisah lah. Indonesia, Singapura, Indonesia dan Malaysia terpisah tak? Disebabkan itulah. Kan? Kaitan dengan hari ini. So 1874 tu ada kaitan dengan hari ini. Sampai saat kita duduk bercakap ni, ada kaitan. Apa dia? Itu yang kena tahu. Itu saya kata pentingnya sejarah kita kaitkan peristiwa itu dengan hari ini. Dengan hari ini dengan kita, baru kita tahu. Okey. Dulu belajar sejarah ada belajar tak tentang masyarakat Melayu tradisional ni, dia ada yang diperintah dan yang memerintah. Biasa dengar tak tu? Dia ada dua. Yang memerintah itu siapa? Raja-raja dan pembesar. Yang diperintah adalah rakyat bawahan. Itulah sistem pentadbiran masyarakat Melayu tradisional. Hari ini ada tak yang sistem itu? Tak ada. Siapa yang mentadbir negara? Siapa? Hari ni? Dana Menteri. Betul? Perdana Menteri. Perdana Menteri ini dia menjalankan kerja Perdana Menteri ini atas watikah dari siapa? Yang di Pertuan Agong lah. Datang dari mana sistem ni? Datang dari mana ni? 1874 tadi itulah perjanjian Pangkor. Sebelum itu tak ada. Mana ada Perdana Menteri? Adalah Menteri Ngah Ibrahim. Itu lain, itu ceritanya lain. Mentadbir satu negara, sistem hierarki politik itu. 20 Januari 1874 Andrew Clark tanda tangan dengan Sultan Abdullah itu tadi. Di atas perjanjian, di atas kapal HMS. Apa nama dia? Lupa lah pula nama kapal tu. Di Pulau Pangkor tu. Saya memang pergi di tempat tu. Tak adalah kapal, tak ada dah kan. Kawasan cuma dah beza, tapi kami tahu di sinilah berlakunya perjanjian itu. Di kawasan perairan ini. Kan? Kenapa dia buat atas kapal? Tak buat atas darat? Kenapa? Agak-agak kenapa? Takut kantor? Betul. Takut diserang. Jadi dibuat atas kapal. Orang tak boleh nak habis serang lah. Orang berkawal di atas kapal itu. Faham tak? Sebab itu ada berlaku pergaduhan. Ada Jihin, Haisan apa semua bergaduh. Orang Cina, orang Melayu bergaduh. Akhirnya berlaku dia perjanjian itu. Okey? Itu saya kata kaitan dengan hari ini. Perjanjian Pangkor itu ditandatangani menyebabkan diperkenalkan apa dalam Kedah? Apa yang diperkenalkan? Satu sistem apa? Sistem residen. Cikgu Azizi yang ajar ni jawab SPM ni. Bukan ngomong ni. Residen diperkenalkan. Residen itulah menteri. Menteri besar. Kalau bahasa kamu menteri besar lah. Kalau tempat saya besar. Menteri besar. MB itulah yang perjanjian Pangkor tu dia kata, dia sebut ni pasal 6 perjanjian Pangkor. Perkara 6 perjanjian Pangkor. Okey.
Macam kita ada Perlembagaan Malaysia kan. Dalam Perlembagaan Malaysia kita ada 183 perkara. Dalam perlembagaan kita. Dalam Pangkor ni dia ada beberapa belas lah pasal. Yang paling penting yang kena tahu, belajar sejarah kena tahu pasal 6 Perjanjian Pangkor. Dia kata apa? Raja mestilah menerima seorang residen yang akan berkhidmat di negeri itu dan menerima segala nasihat daripada residen itu dalam semua hal kecuali adat istiadat Melayu dan agama Islam. That was the moment. Dan hari ini, sampai hari ini, Raja-Raja Melayu, 9 Raja Melayu, dia berkuasa di atas adat istiadat Melayu dan agama Islam. Sebab itu setiap negeri ada majlis agama Islam dan adat istiadat Melayu. Mains ada kan? Di Perak ada Mains. Ada Maib. Okey, di Perlis ada Maib. Itulah mulanya. Kaitan dengan hari ini. Maka ada raja, residen JWW Burj. Mentadbir. Burj tu Perdana Menteri besar lah kalau dalam negeri. Kalau dalam negara, Perdana Menteri lah yang di-Pertuan Agong. Itulah hierarki dia. Sebelum itu tak ada. Raja akan turunkan kuasa kepada pembesar. Pembesar akan duduk di setiap negeri. Faham tak? Akan duduk di setiap negeri. Pembesar akan kutip cukai. Pembesar akan lantik penghulu. Penghulu akan lantik ketua kampung. Ketua kampung yang akan direct deal dengan orang kampung ni akan kutip cukai apa semua akan naik pada pembesar. Pembesar akan ambil dia punya commission, kemudian baru bagi pada raja. Bila tukar je sistem residen yang akan kutip cukai, raja akan menerima allowance bulanan. Exactly macam sekarang lah. Yang kerja ngutip cukai menteri lah. Nampak tak? Perdana Menteri akan duduk dan buat peraturan, buat undang-undang, akan buat kutipan cukai dan sultan-sultan semua akan diberikan allowance. Inilah sistem dia. Nampak tak? Kaitan dia dengan 1874 itu. Berkait tak dengan hari ini? Berkait. Raja-raja hanya berkuasa terhadap agama Islam dan adat istiadat Melayu. Hari ini begitu. Semua raja-raja yang di-Pertuan, siapa yang lantik mufti negeri? Sultan lah, raja yang di-Pertuan, yang tuan besar lah. Kalau di Negeri Sembilan yang tuan besar kan, yang akan lantik mufti. Maksudnya berkaitan dengan raja. Tapi yang akan lantik Perdana Menteri, yang akan lantik Menteri Besar siapa? Kita yang pilih melalui pilihan raya. Tahu tak? Kita yang akan pilih melalui pilihan raya. So itu berlaku pada 1874. Kemudian Perak dah ada residen. Residen tu jadi akhirnya Residen Burj tu jadi apa? Kenapa? JWW Burj kenapa? Tahu tak JWW Burj? Tahu? Kenal? Siapa dia? Ni JWW. Okey, tak apa. Tak tahu hari ni tak apa, tapi lepas hari ni kena tahu. Hari ni tak apa, saya datang, saya timbulkan minat atau sifat ingin tahu. JWW Burj ialah residen pertama di Perak ataupun dalam negara ni yang diutus oleh British. Dia datang dari British, datang daripada England, dia tak tahu apa-apa tentang negara ni. Dia tak tahu apa-apa. Datang-datang dia kata, okey, semua orang kena bayar cukai pada kami. Semua orang kena bayar cukai. Korang ada ladang ke, ada kebun ke, ada ayam ke, ada kambing, setiap bulan kena bayar cukai. Orang Melayu mula marah. Tahu tak? Betul dia kacau lah, adalah benda-benda lain semua dia kacau. Kebiasaan orang Melayu waktu itu. Itu yang di Pasir Salak di Perak lah. Setahun lepas tu dia kena bunuh. Ini mesti, ini benda-benda yang ada dalam buku teks sejarah. Kena bunuh, dia tikam ketika mandi di sungai. JWW Burj. Dibunuh. Akhirnya British masuk, gantikan dengan orang lain lah, residen yang lain. Berkembanglah terus. Sesama residen tu diperkenalkan di Pahang, di mana? Selangor dan satu lagi. Negeri-negeri Melayu sekutu apa dia? Okey, Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Okey. 4 negeri ini negeri Melayu sekutu. Iaitu negeri yang ada residen. Yang mula-mula menerima residen. Okey. Kenapa negeri Melayu sekutu ni lain? Kenapa British tubuh negeri Melayu sekutu? Tadi 1874 kan? Negeri Melayu sekutu tumbuh bila? Sudah Hazrat.
Negeri Melayu Sekutu ditubuhkan tahun 1896. Lebih kurang 20 tahun lebih lah selepas itu. 1896 ditubuhkan Negeri Melayu Bersekutu. Dia bersekutu bermaksud digabung. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang digabung jadi satu unit pentadbiran. Satu unit pentadbiran. Maksudnya semua peraturan sini sama. Semua cukai dihantar daripada pejabat yang sama, Negeri-Negeri Melayu Sekutu. Kenapa dibuat gitu? 4 negeri ini adalah negeri pengeluar biji timah. Masa tu pakai biji timah kan? Okay. Dia pengeluar biji timah. Jadi bila dia keluarkan biji timah, banyak hasil negeri. Dia untuk menyeragamkan pentadbiran, British pun satukan. Buat satu negeri Melayu Sekutu, lantik residen-residen dia. Residen-residen inilah menteri besar lah. Ya? Menteri besar yang akan menjalankan tugas bagi Queen di London, King di London, di England tu. Akan sampai arahan dari sana, dari parlimen. Buat kerja. Kemudian barulah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 5 negeri. Kalau saya kata negeri-negeri Melayu bermaksud negeri yang ada raja. Yang 9 negeri ada raja, yang sampai hari ini sama. Kan? Singapura ni, Melaka ada raja? Tak ada. Walaupun dalam Facebook ada Raja Melaka. Itu tak pakai lah. Kan? Itu tak pakai. Sultan Melaka kan? Itu tak pakai. Pulau Pinang tak ada raja kan? Okay, itu semua adalah negeri-negeri selat dulu. Sampai hari ni tak ada raja. Kan? Sampai hari ni tak ada raja. Hari ni dia pakai yang di Pertuan kan? Yang di Pertuan negeri. Nampak tak? Sama tak dengan dulu yang berlaku tu? Itulah dia. Kesan dia. Baik, 9 negeri-negeri Melayu itu kemudiannya negeri-negeri Melayu Sekutu dan tidak Sekutu. Ya? Adalah residen-residen. Saya nak hubung kaitkan dengan hari ini, sistem pentadbiran itu diperkenalkan oleh British. Diperkenalkan oleh British. Kemudian British buat jalan raya. Dibuat jalan kereta api. Kenapa dibuat jalan kereta api? Untuk mengangkut biji timah dari mana ke mana? Dari kawasan bandar, kita kata feeder town, feeder city. Saya tu feeder ni macam mana kita kata menyalur dia mengumpul dan menyalurkan dari satu kawasan bandar, dari Seremban disambung sampai ke Kelang tu. Kat Kelang kapal lah tunggu angkut. Dia bukan nak bagi untuk orang tempatan. Dia bukan nak fikir orang susah ni, orang Seremban nak travel ke Bahau ni, kata kena buat lah, kata kegemas lah kan. Gemas tu antara yang paling lama tu. Kan dia kata susah ni, orang Gomeh ni kita nak pergi Seremban, kita buat lah, kata. Bukan dia fikir itu. Dia fikir biji timah ada di Gemas, macam mana kita nak bawa ke Seremban? Buatlah landasan kereta api. Tu saya kata penjajah tak pernah berfikir tentang orang yang dijajah. Dia hanya berfikir bagaimana kita nak ambil tanah ini, nak ambil hasil kekayaan ini. Sebab itu saya kata hari ni kita jangan rasa rendah diri dengan orang putih. Saya memang hari ni saya tekan selalu. Kita memang rasa rendah diri kalau orang putih. Padahal dia tu kadang-kadang bengak semacam aja. Tapi kalau kita tengok dia kita rasa macam alamak kan. Sebenarnya ramai yang saya tak nak gunalah perkataan itu tak sesuai untuk adik-adik. Bila saya duduk di sana 4 tahun, ramai yang lagi hampir. Betul, tak tahu apa-apa pun. Eja bahasa Inggeris pun tak tahu. Saya betulkan dia. Yang dia mengajar bahasa Inggeris dia tak tahu nak mengajar betul. Cuma ni sebab kita dah biasa kalau orang putih mesti hebat daripada kita. Sebab dia pernah menjajah kita. Ini satu kompleks penyakit kita, orang yang pernah dijajah ni sentiasa merasakan orang yang menjajah kita ni lebih hebat daripada kita. Ini ada ulama besar dari India, dia Syekh Abdul A'la Al-Maududi. Al-Maududi dia tulis tentang penjajahan. Dia kata orang yang dijajah sentiasa merasakan orang yang menjajah dia itu lebih hebat daripada dia. Dia sentiasa rasa rendah diri pada orang menjajah. Sebab itu kita jumpa orang putih yang rendah diri. Tapi kita kena keluar daripada itu. Kita tidak pernah memerlukan penjajah. Penjajahlah sentiasa memerlukan kita. Bila masa yang kita pernah perlukan dia? Baiklah ambil biji timah kami, ambil. Bawa balik. Tak ada. Dialah yang sentiasa memerlukan biji timah. Dialah yang sentiasa memerlukan getah. Bawa balik. Kalau tidak ada biji timah dan getah di sini, England tidak menjadi England yang seperti hari ini. England tidak seperti hari ini. Belanda tidak seperti Belanda yang hari ini. Amsterdam tidak menjadi hari ini. Hasil kita ni tak apa lagi dijajah oleh British.
Belanda lagi jahat. No. Belanda lagi jahat. Belanda dia bawa balik tapi dia tak tinggal apa pun di Indonesia. British kawan-kawan dia buat banyak benda. Dia buat jalan kereta api, dia buat jalan raya, dia buat bangunan-bangunan banyak. Belanda teruk. Sebab itu ada pepatah seperti Belanda apa? Seperti Belanda minta tanah. Seperti Belanda ambil tanah. Belanda ada pepatah Melayu seperti Belanda ambil tanah. So Belanda ni memang dia tak kira dah. Dia tak ada hati perut. Ini yang Soekarno, saya kata Soekarno tadi kan, Presiden Indonesia yang pertama, dia kata beruntunglah saudara-saudara kita di Malaya kerana yang menjajah dia adalah British, bukannya Belanda. Dia cakap gitu. Dia cakap gitu, beruntunglah saudara-saudara kita di Malaya kerana yang menjajah dia adalah British, bukan Belanda. Kami terseksa yang lebih teruk dengan Belanda ni. Yang lebih teruk. Tak apa, nanti tu belajar nanti. Sejarah Indonesia tu. Memang ada hubung kait. Sejarah Malaysia dengan Indonesia ni memang sangat banyak hubung kait dia. Sangat banyak hubung kait dia. Sebab banyak pejuang-pejuang kemerdekaan tu datang dari Indonesia. Pejuang-pejuang kemerdekaan ini yang kita kejap lagi kita sebut golongan kiri. Biasa dengar kan golongan kiri. Golongan haluan kiri ni sekarang kita dah mula rombak buku teks sejarah kita. Kita dah mula memperluaskan pendedahan terhadap golongan kiri yang disebut golongan kiri ini siapa? Kita dah mula dedahkan. Kita peranan ni dah diseimbangkan. Dulu kalau dulu punya buku teks akan menceritakan tentang parti UMNO sahaja yang memperjuangkan kemerdekaan paling banyak. Tapi sekarang dah banyak rombak, semua yang lain mempunyai peranan yang sama penting. Cumanya UMNO yang terakhir pada waktu itu. Dr. Burhanuddin Helmi, Ahmad Mustama, Ibrahim Yaakob, Isa Haji Muhammad antaranya. Kita kata golongan kiri. Sebut golongan kiri. Orang rasa macam kiri kan? Tangan kiri guna apa? Kan? Kalau dalam Quran menyebut akan golongan yang akan diberikan amalan mereka di tangan kiri, celakalah mereka ketika hari akhirat esok kan. Kiri. Jadi siapa punya kerja ni yang melabelkan kiri ni? Siapa punya kerja yang mengatakan golongan ni kiri ni dan memburukkan ni? British lah mengatakan leftist, left group ni. Leftist. Betul. Saya ada satu soalan. Okey. Kaum muda, kaum tua. Ya. Yang kita belajar peranan kaum muda tu berbeza dengan peranan kaum tua dalam menuntut kemerdekaan. Okey. Adakah kaum tua itu tidak berperanan dalam pembentukan negara bangsa kita? Okey, baik. Kaum tua dan kaum muda, ni dia wacana dia ni bermula lebih kurang tahun 1900. To be exact 1906 apabila pertama kali terbitnya majalah Al-Imam. Tahun 1906 hingga 1908. Majalah Al-Imam oleh Syed Sheikh Al-Hadi. Dia terbit di Singapura. Okey. Ini yang bermulanya polemik kaum muda dan kaum tua. Sebenarnya benda ni ada kat Sumatera. Hamka biasa dengar? Hamka ni ulama besar lah di Sumatera yang tulis tafsir Al-Azhar itu. Tafsir yang lengkap satu-satunya yang masih digunakan pakai dunia Melayu punya Hamka. Tafsir yang lengkap tafsir Al-Azhar itu. Okey. Yang ditulis dalam penjara. Tafsir Al-Azhar tu tulis dalam penjara, bukan dalam rumah. Dia kena penjara oleh Soekarno. Baik. So dari Sumatera tu benda tu berkembang di Malaya. Okey. Kaum muda dan kaum tua. Okey, kaum tua bila tahun 1900 lebih tu datangnya satu golongan ilmuwan sarjana yang berpendidikan dari Mesir. Mereka ni ada berbagai gelaran terhadap mereka lah. Ada yang kaum muda ini ada yang disebut kaum muda. Ada yang mereka ni dikenali sebagai Wahabi. Okey, Wahabi label bagi mereka lah Wahabi. Yang paling popular dua ni. Kalau biasa dengar kaum muda / Wahabi pada zaman itu. Dan bertentangan dengan kaum tua. Kaum tua ni siapa? Adalah ulama-ulama tradisional. Adakah ulama tradisional tidak memainkan peranan dalam kemerdekaan? Saya nak kata sebagai pelajar sejarah, sebagai pengkaji sejarah, saya kata dua-dua mempunyai peranan masing-masing. Kita tak boleh kata satu pihak. Tapi dia ada itulah saya kata peranan masing-masing dan segmen yang berbeza. Masyarakat yang berbeza. Kaum muda beza dia apa tahu? Dia menguasai teknologi. Okey, dalam buku teks dinafikan peranan kaum tua. Betul, peranan kaum tua. Tingkatan apa tu? Dalam tingkatan 5. Yang lama? Yang lama.
Okey, tak apa, kita tengok yang baru. Ah, Dan saya baru ni kami sedang dalam proses untuk belum cetak lagi kan. So dalam proses penilaian, insya-Allah dipanggil untuk bengkel lah atau bila, sebab Covid ni dia tangguh. Kita akan tengok yang tu. okey, tak apa. Ni soalan ni banyak ni doktor. Kita akan Sikit saya habiskan itu Okey. Kaum tua tu dia peranan masing-masing punya peranan dia. Kita tak boleh nafikan. Cumanya kaum muda dia lebih ke depan menonjol sebab dia apa? Dia lebih vocal. Dia menentang British. Saya pernah buat wacana ni di luar berkaitan dengan kaum muda, kaum tua ni dan juga Wahhabism ini. Saya kata apa-apa perkembangan yang berlaku di tanah Melayu waktu itu mempunyai kaitan dengan India. Apa yang berlaku di India? Di India tu ada segolongan pejuang kemerdekaan yang dilabel sebagai Wahhabi oleh British. So ulama-ulama tradisional dia orang tak banyak menentang British. Mereka selesa dalam keadaan mereka lah. Okey, ulama tradisional. Tapi golongan yang so-called Wahhabi ni yang balik dari Mesir membawa idea-idea kebebasan, kemerdekaan dari Mesir. Di Mesir ada majalah Al-Manar nama dia. Dia bawa idea kebebasan lawan British, lawan bagi pendidikan pada orang perempuan. Orang perempuan tak boleh duduk rumah dah masak je. Dia kata orang perempuan kena bagi pendidikan. Kita semua boleh tak apa pakai coat, pakai necktie tak ada masalah, tidak menjadikan kita kafir dia kata. Sebab masa itu dulu kalau siapa yang pakai necktie kafir. Ada fatwa gitu. So dia orang kata tidak, pakaian tidak asalkan tutup aurat, semua itu adalah pakaian Islam. Asalkan menutup aurat. So ini yang berlaku ni, ini yang berlaku. So bila dia balik di India ni British anti dengan dia orang. British bagi label Wahhabi, iaitu orang yang merosakkan Mekah dan Madinah. Dia kata. So nak cerita tentang ini dia banyak kena kaitan. Daripada Arab Saudi dia pindah ke India, berpindah ke Sumatera sebelum ke tanah Melayu. Okay. Tapi dua-dua segmen masyarakat ataupun golongan ulama ni mempunyai peranan dalam kemerdekaan. Cuma yang satu dia bergerak sebab dia ada majalah. Dia majalah walaupun golongan tua pun ada majalah. Tak silap saya majalah Saudara kan neraca yang lawan Imam Al-Imam ini. Okey. Tapi yang lebih meluas ialah golongan Al-Imam sebab dia menumbuhkan madrasah Al-Masyhur di Pulau Pinang. Antaranya Madrasah Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggun. Ustaz Abu Bakar Al-Bakir yang kemudiannya menumbuhkan yang ada mata kemudian menumbuhkan PAS itu. Semua ini termasuk golongan itulah. Golongan kaum muda yang disebut itu, so-called Wahhabi. Yang dilabelkan, tapi itulah. Saya tak suka melabel orang. Saya tak suka melabel orang. Masing-masing mempunyai peranan masing-masing. Masing-masing mempunyai peranan dan masing-masing ada. Dalam sejarah ni kita tak boleh nak menilai hari apa yang berlaku 50 tahun dulu, 1 tahun dulu dengan kita yang hari ni duduk dalam ikon. Kita tulis sejarah, kita kata orang ni Wahhabi, orang ni liberal, orang ni sesat, orang ni itu, orang ni tak boleh. Kita kena hidup pada tahun itu untuk tahu, faham keadaan itu. So, ada kecenderungan masyarakat yang suka melabel orang lain. Padahal dia duduk kat dalam aircon, duduk depan laptop, internet ada, segala ada, kat sini ada jus oren, dia minum. Dia tak tahu orang tu berjuang macam mana dulu. Pada zaman itu. Kan? Saya ahli sejarah hanya berdasarkan bukti. Kami tak masukkan emosi, sentimen. Tuduh orang tu, tuduh orang ni tak. Semua orang mempunyai peranan. Terpulanglah untuk orang lain menerima bagaimana orang ni penting, terpulang. Saya hanya bagi tahu orang ni pun ada peranan, orang ni pun ada peranan. Kaum muda buat peranan dia, kaum tua buat peranan dia. Tapi kaum muda dia lebih terkehadapan. Sebab apa? Dia memperjuangkan wanita diberi pendidikan. Ini yang berbezalah. Wanita, okey. Boleh sikit lagi je. Ke nak soalan tu kan? Okey, boleh. Nak sikit 1870. Satu Ya. lagi. Ya. Satu soalan. Baik. Kalau buku teks setakat 4 ada